Aku baru angkat phone baru sebab phone lama aku LG V30 ni dah masalah. Kalau korang tak tahu, phone ni aku dah pakai dari tahun 2017 Pernah buat review pasal phone ni dekat Abu Git Studios. Lepas 4 tahun pakai, dia dah mulalah tunjuk benda-benda yang dia nak rosak. Masih boleh pakai lagi kalau aku pergi repair screen dia, tapi sebab phone LG susah sikit nak repair kalau kat Malaysia ni. So, aku angkat phone baru. Phone apa? Ini dia guys. Phone iPhone 12 mini. Tapi sebelum aku teruskan, kalau korang baru sampai kat channel Hazwan Shah Bebe ni, tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Bila aku cerita kat orang aku nak angkat iPhone 12 mini ni, ramai kata jangan belilah sebab bateri kecil, tak syok pakai, takkan enjoy lah, takkan puas lah kan. Tapi aku firm dan aku yakin dengan apa yang aku nak dalam satu smartphone tu. Jadi aku pedulikan apa kata orang. But then tak boleh tolak bulat-bulat lah. Aku still buat research, aku still tengok review yang orang buat. Dan bila aku dah compare dengan semua input yang aku dapat, aku akan 100% go for iPhone 12 mini. Tapi kenapa iPhone 12 mini? Kenapa tak nak up ke 12 sikit kan? Lebih sikit je pun nak kena top up. Ke memang nak harga murah? Yup, siapa tak nak harga murah kan? Tapi itu bukan sebab dia. Dan aku dapat iPhone 12 mini ni dengan harga yang lebih murah daripada harga yang Apple jual. Sebab aku beli dekat Maxis. Warna hitam, saiz 256GB dan harga phone ni lebih kurang 2,600. Kalau nak kata aku rugi sebab aku kena bayar pelan RM98 yang aku bayar ni, memang aku dah pakai lebih 1 tahun dah. Memang dari dulu sampai sekarang plan yang sama. Bila dah beli iPhone ni pun masih pakai plan yang sama, cumanya ada kontrak 2 tahun. Sebab aku tak nampak aku akan tukar ke kontrak yang lain. Okey, aku cerita dulu experience aku menggunakan smartphone daripada dulu sampai sekarang. Smartphone pertama aku adalah Samsung Galaxy S1. Kemudian lepas tahun aku up ke S2, lepas tahun lagi aku up ke S3. Bila dah pakai S3, somehow aku rasa shock gila dengan phone tu. Aku pakai phone tu selama 2 tahun dan aku tak up pun pergi dekat S4. Tapi aku berhijrah ke HTC pula, try pakai HTC One M8. Kenapa aku go for Samsung time tu? Sebabnya time tu memang Samsung versus Apple lah. Dan time tu kalau aku go for Apple macam iPhone 4, iPhone 5, harga dia lagi mahal daripada Samsung Galaxy S123. So aku terus go for Android time tu, Samsung. Dan bila nak pergi ke HTC tu, aku dah mula macam pandai pilih phone yang mana aku nak, yang kena dengan penggunaan aku. Time aku nak beli HTC One M8 tu, aku ni bukan mat kamera ke, suka ambil gambar ke, tak. Pasal tu aku go for HTC One M8 yang kamera dia kalau ikutkan biasa je. Dia punya teknologi ultra pixel tu consider bagi aku macam fail lah. Tak ada siapa pun yang ikut lepas tu. Cumanya apa yang bestnya pasal HTC One M8 ni, bila kau dengar lagu guna earphone, bunyi dia memang sedap. Boom sound yang ada dalam HTC One M8 memang terbaik. Speaker dia dua-dua kat belah depan menghasilkan bunyi yang memang kuat gila kalau kau nak layan video. Time tu aku tahu HTC One M8 tu memang the best smartphone untuk aku. Aku pakai lebih kurang 3 tahun ke 4 tahun juga. Sampailah time tu phone tu dah problem, aku kena cari phone yang lain. Dan time tu aku masih lagi nak phone yang dengar lagu sedap guna earphone. So pasal tu aku go for LG V30. Dan yep, tak boleh deny, 32-bit audio deck yang ditune oleh B&O dekat dalam LG V30 ni buat experience nak dengar lagu dekat LG V30 ni memang sedap lah, best. Tapi lepas 4 tahun lepas dah guna LG V30 ni, aku punya preference bertukar. LG V30 ni lagi kecil tau daripada iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro. Tapi aku still rasa phone ni besar. Tiap kali aku nak makan, aku type, aku rasa annoying gila nak guna phone ni satu tangan. Aku memang perlukan phone yang aku boleh pakai satu tangan lah. Nak swipe notification panel dekat atas tu pun terkapai-kapai. Jadi aku memang dah makin lama makin annoying dengan smartphone yang saiz dia besar. Jadi itulah sebabnya kenapa aku nak go for iPhone 12 mini. Mungkin tangan aku ni tangan-tangan gadis gitu. Dan satu lagi reason kenapa aku go for iPhone 12 mini pun adalah sebab dari dulu aku duk pakai Android je. Kali ni nak merasalah iOS pula. Ada sebab ketiga juga, aku perlukan smartphone yang kamera dia okey lah. Sebab HTC One M8 dengan LG V30 kamera dia
tak berapa okey. Lagi-lagi selfie kamera dia memang teruk. Dan sejak aku buat YouTube, kena buat paid review kat IG ke apa ke, memang aku rasa aku perlukan smartphone yang kamera kualiti dia agak baik lah. So iPhone 12 mini, selfie kamera ke kamera belakang, semua orang tahu kamera dia memang baik dan konsisten. So sekarang ni aku share pengalaman aku pakai selama 1 bulan 1 minggu, lebih kurang 40 hari lah. First kali, apa yang okey untuk apa yang aku nak. Macam tadi aku kata, aku perlukan kamera yang baik. Benda ni it gets the job done. Bila aku buat IG story guna selfie kamera, somehow memang ada orang reply, ada orang tegur dekat IG bagi tahu macam phone baru je sebab tiba-tiba kamera lawa. Dan memang sebelum ni aku tak ada confidence sangat pun nak buat selfie bercakap guna kamera selfie dekat phone LG V30 aku. Tapi sekarang ni bila dah ada iPhone 12 mini ni, aku okey je sebab kualiti dia pun baik. Second, apa yang aku okey untuk apa yang aku nak adalah saiz lah. Yang ni aku tak payah ulang sebab lebih kurang macam apa yang aku cakap tadi. Senang gila nak pegang, senang gila masuk poket, saiz dia kecil, nak guna, nak tarik apa-apa ke atas, aku tak perlu nak terkapai-kapai lagi. Just naik atas, tarik je. Aku dah tak rasa annoying sangat pakai smartphone. And then aku suka juga dengan Apple punya ecosystem. Aku pakai MacBook. Sekarang ni aku buat kerja part time yang memang pakai iMac. Lepas tu kadang-kadang member aku ramai gila pakai iPhone tangkap gambar kalau ramai-ramai ke apa ke, dah ada AirDrop. Dan dalam masa yang sama, simplicity dekat iOS pun buat aku rasa macam nice juga sebenarnya pakai iOS. Walaupun sekarang ni hati aku rasa macam aku masih lebih ke arah Android lagi sebab Android masih ada flexibility lebih daripada iOS. But then still guna iOS ni is not a bad experience untuk aku. Cumanya prefer Android lebih sikit. Paling poin besar lah yang paling aku rasa macam hampir sikit dengan iPhone ni. First kali, lebih pada iOS tu sendiri lah. Kalau aku nak tukar ringtone, nak pakai ringtone lagu favourite aku ke apa ke, aduh, ikutkan tak boleh. Tapi bila aku nak try to bypass, cari cara dekat Google, ada cara yang boleh membolehkan kan, guna iTunes dan sebagainya. Aduh, nak buat satu lagu tu jadi ringtone, leceh gila. Aku tak minat dengan lagu-lagu yang ada kat iPhone. Aku ada lagu yang aku minat sendiri untuk nak jadikan ringtone. Benda tu buat aku rasa macam turn off gila lah, sebab proses dia tu tak senang. Dan bila aku try to repeat the proses untuk kali kedua dekat lagu yang lain, tiba-tiba tak jadi pula benda tu kan. Buat aku rasa nak balik pada Android sebab customization tu macam dia tak bagi kita ruang sangat lah. So pasal tu aku lebih prefer Android lagi lah daripada iOS. Tak deny macam aku cakap tadi, iOS pun not bad experience, tapi buat masa ni baru sebulan pakai kan, hati aku masih lebih dekat Android. Yang kedua yang aku tak okeynya, dia punya security lah. Bukan nak kata security dia tak bagus, aku suka function face lock yang ada dekat iPhone ni. Ini lebih pada bila dah ada COVID ni lah, kita kena pakai topeng muka kan. So kalau aku tengah kerja, aku tak nak buka topeng muka aku sebab aku paranoid sikit kot lah. Time buka topeng muka tu, time tu lah kena jangkitan kan. Kalau lah aku nak tutup Face ID ni boleh, tapi aku masih memerlukan Face ID untuk setengah features macam dekat masuk online banking ke, even aku nak beli kripto kat Luno untuk verification ke apa ke, dia orang nak Face ID. Kalau aku tutup Face ID, apa yang aku discover sekarang ni, dia macam tutup semua. Aku try juga cari cara untuk tutup Face ID dekat lock screen sahaja, tapi aku tak jumpa. Kalau korang tahu, cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Tapi itulah, kalau tutup Face ID, ditutup kat semua app, dekat function semua app. Tapi kalau aku tak tutup, aku kena setiap kali nak unlock phone, kena buka topeng ataupun masuk password. Dan aku lagi prefer swipe dan aku sangat suka ada fingerprint reader macam kat LG V30 ni. Sebelum aku nak tengok phone tu, aku dah letak jari aku kat belakang ni, terus dah unlock. Proses tu lagi laju lah. Dan sebab yang ketiga kenapa aku kurang sikit dengan iPhone ni bila dah pakai adalah network problem lah. First kali, tiap kali buka mobile data, dia pandai-pandai connect dengan Wi-Fi. Even dia tak connect dengan mana-mana Wi-Fi pun, dia still trying to connect to another Wi-Fi, dan benda tu mengganggu penggunaan mobile data aku lah. Aku tak sure betul ke tak dia memang mengganggu penggunaan mobile data ke tak. Tapi sebelum ni aku pakai LG V30 ni, pakai Maxis, line yang sama, SIM card yang sama, aku rasa tak ada masalah pun. Connection aku sangat laju dan stable. Tapi bila aku dah tukar ke iPhone 12 mini, kadang-kadang WhatsApp aku connecting,
Lepas tu tweet aku tak refresh, dia macam tak update dengan tweet yang paling latest. Consider tak ada line lah. Kira macam struggle untuk nak dapatkan connection bila aku dah tukar kat iPhone 12 mini. Padahal plan yang sama. Aku ada dengar orang kata ada cara untuk solve network problem yang ada dekat iPhone ni, tapi aku try tu pakai sebulan dulu, tengok macam mana. Aku tak rasa benda tu macam big struggle untuk aku, but still annoying lah. Dan even ada cara untuk solve the problem pun, bagi aku untuk someone yang dah spend tinggi macam ni, tak patut kot untuk aku pening fikir bersama benda ni awal-awal bila dah angkat phone. Patutnya problem tu solve bila phone ni dah out of the box. Kalau korang tahu cara untuk nak solve network problem yang ada dekat iPhone ni, cuba korang share juga dekat ruangan komen kat bawah. So sekarang ni kita cerita dua benda yang ramai gila petikaikan pasal iPhone ni, dan especially iPhone 12 mini lah. First kali kita cerita pasal notch dia ni. Notch dia ni kalau tengok kat sini memang nampak besar, panjang dan buruk lah. Kalau tanya aku pun, sebelum aku beli dan time aku beli pun aku rasa, aduh kenapalah benda ni panjang buruk kan. Tapi aku telan je lah kan. Tapi lepas 2-3 hari aku dah rasa biasa, dan aku rasa benda tu bukan satu masalah, bukan satu isu pun untuk aku. Mungkin aku bukan jenis yang tengok movie, video dekat iPhone 12 mini ni, so aku tak rasa benda tu masalah. So far notch ni bukan masalah lagi dah untuk aku. Dan ramai juga yang petikaikan battery life untuk iPhone 12 mini ni. Yep, sebelum beli pun aku petikaikan juga, tapi aku tahu aku bukan jenis yang heran sangat bateri besar, sebab kat mana aku duduk ada je plug untuk aku charge phone. Kat aku lagi-lagi bila dah pandemik macam ni, aku banyak duduk rumah, so dekat rumah ada charger, kat tempat kerja pun ada charger. Dan aku ni bukan mobile gamers, memang aku tak main game. Sebelum ni dekat LG V30 aku, game yang ada hanya dua, Plato dan juga 2048. Dua game yang aku rasa takkan makan bateri banyak pun. Dan dua-dua game tu boleh kata 2 bulan sekali aku buka. Aku memang tak minat main game dekat mobile phone. But somehow surprisingly, bila aku dah pakai phone ni, selalunya aku charge dalam 70% macam tu je, boleh tahan sehari untuk aku. Tapi aku ditegur oleh iPhone ni lah. Dia kata cara aku charging tu tak sihat. Aku patutnya kena charge, make sure percentage tu dah lebih 80% baru cabut kabel. Tapi tak, aku pergi cabut time 70%. But still 70% tu boleh buat bateri aku tahan lebih kurang 1 hari. Dan bila aku charge 100%, aku bangun tidur the next day tu, time tu bateri dah nak mampus ya. Kat sini point dia bukan bateri tu yang tahan sebenarnya, tapi penggunaan aku dekat smartphone tu tak heavy. Dan bila weekly report ada bagi tahu yang apa, berapa banyak je aku guna smartphone dalam sehari kan, dia keluarkan average sehari lebih kurang 6 jam je aku guna smartphone ni. So battery life bukan lagi aku punya problem, memang cukup je untuk penggunaan aku. Tapi yang problem dia, kalau aku terlupa nak charge lah. Banyak kali kot aku dah cocok charger, lepas tu aku ingat dah charge, aku keluar rumah, bateri tak naik, rupanya switch tak on. Itu masalah. So in the future, kalau aku kena tukar phone, kalau aku kena beli phone baru, katalah iPhone 12 mini ni rosak. Sebab kalau tak rosak, aku tak rasa aku akan tukar phone. iOS ataupun Android, buat masa sekarang ni aku lebih kepada Android lah. Dan even buat masa sekarang ni pun aku lebih pada saiz kecil. Tak tahulah in the future aku nak saiz besar balik ke tak. Tapi in the future kalau makin lama aku makin suka dengan iOS, mungkin aku akan stay dengan iOS. Dan satu benda lagi yang aku yakin aku akan consider dekat phone baru aku nanti adalah screen yang ada refresh rate tinggi. So guys, itu saja aku punya perkongsian angkat phone baru iPhone 12 mini ni. Kata kalau korang berminat nak beli iPhone 12 mini ni, link Lazada dan juga Shopee aku akan letak dekat ruangan description kat bawah. Dan jangan lupa juga untuk bagi thumbs up dekat video ni.